Biskut sarang semut, tips guna parut dan sukatan pasti jadi. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Teh hari ni ya. Okey, kali ni Mak Teh nak kongsi biskut raya lagi tau. Okey, sebelum ni Mak Teh dah kongsi beberapa jenis biskut raya. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan anda semua yang dah tengok tu boleh buat ya. InsyaAllah kalau ikut step by step apa yang Mak Teh sarankan dalam video tu. Dan hari ni Mak Teh nak kongsi pula resipi biskut sarang semut. Biskut sarang semut ni memang sedap lah. Dan tips Mak Teh buat biskut sarang semut ni hanya menggunakan parut dan adunan, cara adunan dan sukatan yang Mak Teh gunakan membuatkan biskut sarang semut yang Mak Teh buat ni. InsyaAllah pasti jadi. Kalau nak tahu, anda kena tonton sampai habis ya. Baru anda dapat ilmunya. Ilmu yang Mak Teh kongsi dalam ni ilmu yang sangat berguna ya untuk nak buat belajar biskut untuk kuih raya ni. Tak perlu masuk kelas pun. Hanya tengok dan tonton video Mak Teh ni, anda akan dapat ilmunya insya-Allah. Tak perlu berbayar pun. Cuma Mak Teh minta sudi-sudikanlah like, komen yang membina dan subscribe channel Mak Teh. Okey, dan tekan tombol loceng. Itu je Mak Teh harapkan. Okey, dan tak perlu bayar apa-apa pun. Tengok je sampai habis. Okey. Okey, jangan buang masa. Kita layan dulu video Mak Teh ni dan kita tengok bahan apa yang Mak Teh sediakan untuk buat biskut sarang semut ni. Okey, jom. Baik, kita lihat bahan-bahan yang perlu disediakan. 250 gram butter, margarine butter ya. 1 biji kuning telur. 1 penutup es vanila, perasa es vanila. 80 gram gula dikisar. 100 gram tepung jagung, 100 gram tepung kastad, 250 gram tepung gandum, diayak dulu ya, sedikit coklat rice, sedikit coklat white, coklat putih ya, dan parut untuk parut adunan tu, dan bekas lah. Okey, mangkuk kecil, kertas mangkuk kecil tu. Okey. Baiklah, mula-mula tepung gandum diayak terlebih dahulu ya. Takut ada sampah ke apa kan. Lagi selamat, dan kalau seelok-eloknya diayak terlebih dahulu. Okey, Mak Teh guna 250 gram
tepung gandum. Okey, ayak terlebih dahulu. Okey, untuk tepung tak kisah ya jenama apa nak guna. Okey, janji tepung gandum lah. Okey. Kalau anda biasa guna tepung gandum jenama yang sama terpulang kan. Kan kadang-kadang kita suka memilih tepung gandum yang macam mana kita nak, jenama apa kan. Guna yang biasa kita guna je, tak kisah tak kisah jenama apa, yang biasa kita gunalah. Alright. Okey. Dah diayak tu, nanti kita boleh masukkan kita boleh buat adunan untuk macam margarin lah, masukkan dalam bekas tu lah. Okey, di sini Mok Teh tunjuk detail supaya anda yang baru masuk ke channel Mok Teh ni dapat belajar dengan teliti lah. Mok Teh harapkan kalau siapa yang masuk ke channel Mok Teh ni pasti lepas dia tonton pasti boleh buat. Macam tu tau. Memang lama sikit durasi dia sebab Mok Teh memang tunjuk secara detail. Okey. Mok Teh nak anda pandai dan faham apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni. Okey, ini tepung gandum yang telah diayak. Okey. Okey, ini tepung jagung. Dan ini tepung kastad. Okey, tepung jagung dan tepung kastad ni 100 gram. Okey. Tepung jagung 100 gram, tepung kastad 100 gram. Okey, faham Okey. Lepas tu esen vanila. Okey, Mok Teh guna esen vanila, perasa vanila lah. Okey, lepas tu kita sediakan butter ya, margarine butter. Mok Teh guna margarine butter ya. Margarine butter ni memang sedap lah dalam setiap buat biskut. Lepas tu 1 biji telur. Mok Teh ambil kuning telur sahaja ya. Kita guna kuning telur sahaja. Ketepikan telur putih telur tu kita guna kuning saja. Okey, lepas tu kita guna ni lah mangkuk kecil, kertas mangkuk kecil tu untuk masukkan biskut kita ke dalam tu. Lepas tu guna parut. Tak kisahlah parut yang macam mana. Okey, ni parut ni Mok Teh beli dekat Shopee tak silap. Itulah untuk memarutkan macam sesuai lah untuk macam biskut ni. Kan. Itulah. Kita kisahlah janji parut apa yang ada kat rumah kan. Janji parut yang berlubang tu boleh mengeluarkan adunan tu kat bawah tu. Itu boleh gunalah parut tu. Jangan parut kelapa pula. Itulah. Okey, lepas tu kita mula adunan. Buat adunan Okey, masukkan 250 gram margarine butter, jenama butter ya. Okey. Masuk ke semualah. Okey. Ni Mok Teh sukat dan timbang dulu. Okey. Untuk anda yang baru nak belajar, pastikan anda timbang timbang sukatan. Kalau tak timbang takut nanti terkeras, terlembik, susah pula. Nanti membazir pula buat biskut kan. Biasalah kalau baru nak belajar memang kena buat macam tu ya, adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik. Yalah kalau ada kan yang makcik-makcik menonton ni. Itulah. Kena permulaan baru belajar memang nak kena kita teliti dulu. Kalau dah pro tak apalah, main campak-campak pun tak apa. Okey, lepas tu kita akan masukkan 1 biji kuning telur. Kuning telur sahaja ya. Okey, Mok Teh asingkan putih dengan kuning tu. Kita nak kuning sahaja. Okey, lebih kurang macam tu lah Mok Teh buat. Guna senduk yang berlubang, yang ada lubang, jadi senang nak tapis. Nampak? Itu pun dia termasuk juga yang kuning tu dalam tu. Okey, Mok Teh ambil balik Okey, kurang gitulah. Masukkan balik dalam tu. Okey. Ni telur ni boleh guna grade C. Mok Teh guna grade C ni sebenarnya ni. Boleh je. Okey, 1 penutup esen vanila. Okey. Vanila ni untuk mewangikan biskut. Okey, jadi bau telur tu, hanyir telur tu apabila kita letak vanila dia kuranglah hanyir bau telur tu kan. Okey, lepas tu kacau. Okey, nak bagi tips juga ya. Okey.
Untuk buat biskut, elakkan kita kacau terlalu lama. Apa-apa biskut pun, ya. Itu tips macam nak kasih. Nak ingatkan kepada semua. Kalau buat biskut, jangan kacau terlalu lama. Dia lain tak macam kek. Kalau kek kena mixer lama. Dan jangan guna mixer, guna tangan. Okey, lepas tu masukkan 80 gram gula pasir ataupun gula kastor, gula halus lah. Gula icing pun boleh. Okey, moktail guna gula biasa je. Lepas tu moktail blend. Sama je sebab dia halus macam gula yang halus tu lah. Mana yang ada gula kat rumah je lah, ya. Okey, lepas tu gula ni kalau macam nak rasa manis lebihkan lah. Tapi kalau nak kurangkan lagi. Lagi sihat. Macam tu lah, ya. Atas selera kita. Okey. Tapi resipi yang ditetapkan ni 90 gram. 90 gram pula. 80 gram gula pasir. Gula halus. Moktail guna gula pasir dan moktail blend lah. Okey, jadi halus jugalah gula tu. Okey. Okey, lepas tu kita akan campurkan 100 gram tepung jagung. Okey, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adunan tu, ya. Jangan masuk terus sekali macam tu. Okey, sikit demi sedikit. Lepas tu digaul-gaul. Kurang macam tu, ya. Okey. Gaul-gaul. Okey, lepas tu dah masuk tepung jagung. Masukkan 100 gram tepung kastad. Okey, tepung kastad ni tepung 100 gram juga. Okey. Tepung jagung 100 gram dan tepung kastad 100 gram. Okey, timbang, ya. Untuk permulaan kena timbang tau. Takut nanti sekarang macam Mukti cakap tadi lah, takut terkeras terlembik nanti. Okey. Untuk baru nak belajar kena buat macam tu lah. Okey. Mukti masa mula nak belajar pun memang timbang semua. Siap beli timbang lagi, siap order lagi timbang tu. Itulah semangat nak belajar buat kuih. Kan? Nak kena ada semangat lah. Bila dah ada semangat tu, apa bahan-bahan yang diperlukan kita kena wajib belilah. Macam tu nak belajar kan. Okey. Lepas tu masukkan 250 gram tepung gandum. Okey. Masuk sedikit demi sedikit juga, ya. Masuk sedikit kacau, lah sehingga sebati. Lepas tu kita akan tukar dengan tangan lah masa nak menggaul adunan ni, ya. Untuk sebatikan adunan kena guna tangan juga. Itu lebih baik dan selok-eloknya. Susah kalau kita guna ni spatula ni. Okey. Nanti Mukti aku tukarkan guna dengan tangan. Okey, masukkan habis dulu tepung tu. Okey, lepas tu lurutkan dengan tangan lah. Okey. Biasa biskut memang diadu dengan tangan lah. Okey, gaul sehingga sebati, ya. Okey. Ni kalau dia dah tercampur semua adunan, dah tak nampak gandum putih tu, dah boleh stop lah. Sebab biskut ni dia tak boleh diadun terlalu lama. Takut kembang nanti. Okey, apabila dah tercampur semua, dah sebati semua, lebih kurang macam ni lah. Okey, boleh stop lah. Okay. Dah tercampur kan gandum tadi tu pun dah tak nampak semua bahan lah. Macam tepung kastad, tepung jagung, gandum dah tak nampak. Okey lah tu. Okey. Cuba kepalkan dia tu. Okey, lebih kurang macam ni lah. Kita nak lembut dia lebih kurang macam ni. Kata lembut juga tak juga, keras pun tak. Macam ni lah adunan dia. Dah jadi cantik lah. Macam tu lah yang kita nak. Okey, lepas tu biarkan sekejap dalam 10 minit. Macam tu lah. Okey, tutup, biarkan sekejap. Lepas 10 minit kita boleh buka dan boleh buat biskut sarang semut. Biskut sarang semut. Nak buat biskut sarang semut memang perkara utama dia, tips dan bahan utama dia, nak kena acuan apa ni, parut. Bahan acuan dia ialah parut. Nak kena ada parut. Bukan parut kelapa tau. Okey, parut yang berlubang tu. Okey.
Macam Mok tunjuk tu lah, lebih kurang macam tu lah. Okey. Okey, lepas tu ambilkan sedikit adunan, boleh parut. Okey. Ini Mok test je dulu. Okey, selesa ke tak kalau masuk dalam ni. Kalau tak selesa, Mok guna apa? Dekat tangan aja Mok parut. Ini mini parut tau. Boleh je. Tapi ni sesuai untuk bawang putih, halia parut ni. Tapi Mok test dulu. Lebih kurang macam ni lah diparut ni. Test dulu, Mok rasa selesa dengan tangan, tak perlu masuk dalam tu lah. Okey, Mok ketepikan lubang ni tu, Mok guna tangan saja. Buat macam gini, Mok rasa lagi selesa, lagi cepat daripada masukkan ke dalam tu. Nak masuk dalam tu pun boleh, nak buat terus kat tangan gitu pun boleh. Ini lagi selesa. Parutnya tu jangan tekan terlalu tekan, cengkaman tekan dia tu. Tekannya macam lembut-lembut je atas parut. Lepas tu kita parut, baru dia keluar cantik. Lembut je macam tu. Jangan tekan sangat lah. Kat ni kalau tekan dia macam lambat. Parut macam parut macam kita parut kelapa ke, macam gitulah. Tolak-tolak selu-selu gitulah. Nak kena macam lembut sikit. Tolaknya lembut-lembut lah macam tu. Dia keluar macam ni lah. Inilah dah jadilah tu bentuk macam tu. Kita nak macam tu lah. Baik, parutnya sehingga habis ya. Sehingga habis tu bolehlah kita masukkan dalam bekas acuan kertas mangkuk kecil tu, mangkuk mini kertas kan. Apa orang panggil macam tu lah lebih kurang ya. Sehingga habislah. Macam ni lah. Dah namanya pun sarang semut kan. Itulah lebih kurang macam pusu sarang semut nampak dia bentuk dia. Okey, lepas tu ni mini kertas. Okey, mini cawan kertas ni lah. Okey, Mok guna yang colour gini lah. Terpulang ya, nak pilih yang macam mana. Kat kedai tu bermacam-macam bentuk, corak ada kan. Okey, lepas tu masukkan masukkan adunan tu ke dalam bekas tu acuan tu. Okey, guna sudu pun boleh, senang. Okey, itu yang separuh tu yang Mok dah buat lah. Okey, Mok ringkaskan. Okey, maksudnya biar penuh lah, janganlah sampai penuh sangat macam tu. Nanti apabila kita dah bakar dia macam turun sikit lah. Jangan tekan tau, biar je macam tu. Jangan tekan. Dia dah masuk dalam acuan tu, jangan ditekan. Biar penuh macam gitu je. Okey. Macam Mok buat. Okey. Dah susun dalam bekas tu, nampak cantik lah. Lepas tu okey, taburkan coklat ke atas tu. Okey, coklat rice. Okey, Mok guna 2 coklat rice. Yang warna putih satu, yang warna coklat ni satu. Okey, nak warna coklat saja pun boleh. Warna putih tu untuk menampakkan lagi macam cantik lah, macam semut, telur semut gitulah lebih kurang kan. Okey, nampak kan, nampak macam semut. Itu dinamakan biskut sarang semut. Okey, lepas tu kalau campur yang warna putih tu lagi nampak macam semut, telur-telur semut gitu. Kan. Atas kreativiti masing-masing lah ya. Okey, ni Mok habiskan adunan ni. Okey, senang je. Boleh ikut cara Mok buat tu. Lebih kurang macam tu lah. Buat sehingga habis. Buat biskut ni memanglah duduk kat dapur memang lama lah. Bercinta kat dapur lah. Itulah. Tapi tu tak apalah. Dah kira macam office dah ni. Office Mok lah ni kat dapur ni. Lebih kurang macam tu lah kan. Kita mak-mak ni dapur tu dah macam office. Sebab hari-hari masuk. Okey, habiskan ni Kadang-kadang biskut ni seronok buat biskut raya ni. Itulah. Lagi tambah menjadi memang seronok kan. Buat menjadi.
Tapi kalau buat yang tak jadi tu memanglah kan, rasa putus asa semua ada kan. Itu semua Mukti dah lalui dah. Sebelum nak pandai macam sekarang ni, masak-masak ni memang dari awalnya memang bermula daripada tak pandai lah. Bermula daripada tak pandai, belajar dan terus belajar. InsyaAllah lah. Okay. Pandai nantilah. Okay. Okey, dah siap. Okey, satu dulang ni, satu tray ni. Okey, lepas tu masukkan coklat rice. Coklat ni sedap tau. Kebanyakan orang memang minati coklat kan, rasa manis, rasa coklat tu memang sedap kan. Itulah. Okey. Apabila dah ditabur coklat tu, nanti Mukti akan taburkan juga coklat yang warna putih, coklat rice yang warna putih. Lagi menampakkan seri dia lah. Tapi kalau tak ada dah coklat rice yang macam ni saja pun dah cukup, dah okey. Ni coklat rice. Okey, warna putih ni. Okey, Mukti taburkan sikit. Nampak seri kan, naik. Naik seri dia. Apabila warna coklat lawan putih kuning, dia naik lah. Dia naik. Nampak lain kan? Okay, nampak cantik lah, lagi menarik lah. Tabur sikit-sikit je, tak banyak pun. Ni dia seakan nampak macam semut, kan? Coklat tu memang nampak macam seakan semut. Warna kuning tu seakan macam pusu semut tu kan. Warna putih tu seakan telur semut. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Lagi menarik. Apabila dah tabur warna putih tu, lagi menarik lah. Nak buat sesuatu tu biar nampak comel, menarik, puas hati. Kalau buat tak jadi, tak cantik, tak puas hati kan. Biar buat yang terbaik lah, puas hati. Ada sikit lagi tu yang Mukti belum tabur warna putih tu. Okey, sikit lagi tu. Okey, Mukti akan buat taburkan semualah. Okey. Tabur yang coklat warna putih tu. Okey. Seakan sarang semut. Itu dinamakan biskut sarang semut. Lepas dah siap semua, boleh panaskan oven lah. Ready untuk dibakar lah kalau dah siap semua tu. Okey, ni Mukti nak ready untuk dibakar. Okey. Dah siap kan? Okey. Ambil lah gambar sikit, kan? Nampak satu persatu. Nampak dia tersusun cantik dah tu. Okey, rapat-rapatkan sebab dalam bekas tak apa, rapat-rapatkan. Kalau tak ada dalam cover cawan dia tu tak bolehlah rapatkan, takut melekat pula kan. Okey. Lebih kurang macam ni lah susun dia. Nampak kemas dan cantik. Sekarang biskut pun harga dah naik kan, semua naik kan. Itulah, kalau boleh dah pandai buat, belajarlah. Belajar buat sendiri lagi untung. Biskut memang mahal, segala-gala mahal sekarang. Kalau anda belajar, insya-Allah lah, kan save lah sikit kan. Tak pandai tak apa, boleh belajar. Itulah, nak belajar kat mana, macam-macam sekarang ni kan. Kelas, ada kelas yang berbayar, yang free pun ada. Dan yang penting kalau masuk ke channel Mukti memang free lah kan. Yang penting tonton je sampai habis. Dan tekan butang loceng tu untuk dapatkan segala resipi-resipi terbaru daripada Mukti, insya-Allah. Okey, lepas tu panaskan oven sekejap. Lepas tu kita dah sampai panaskan oven tu lebih kurang 5 minit ataupun 10 minit bergantung kepada oven lah. Okey, lepas tu kita boleh masukkan. Okey, dah bunyi dah oven Mukti tu, maknanya dah Mukti set dalam lebih kurang tadi masa tu tadi tu. Okey, Mukti masukkan lah. Kita boleh masukkan. Aduh, masa ni terkena tangan Mukti panas. Biasalah duduk dapur ni ada je kena bahan-bahan panas kan. Itulah, memang panas.
Masa nak buka tu memang dia panas kan, terkena pada apa pintu dia tu. Tapi nasib baik tak melecur lah. Okey, masukkan api dalam 170 atas bawah, lebih kurang dalam 15 minit. 18 lebih kurang gitulah, 15 minit. Okey, suhu 170 darjah Celsius. Okey, ringkaskan, nampak tak? Dia dah masak tau, dah bunyi tadi. Dah masak lah tu. Nampak? Dah garing tu sebenarnya tu. Bau sedapnya. Satu dapur Mok Teh bau ni. Bukan satu dapur, dah masuk kat ruang tamu pun masuk bau ni. Sedap sangat. Time-time ni kan time orang buat apa? Buat biskut kan. Itulah. Nampak ni dah masak, Mok Teh sejukkan. Apabila dah sejuk, boleh masukkan dalam bekas. Dah ready lah untuk dihidangkan. Okey, lebih kurang macam ni lah contoh Mok Teh. Mok Teh contohkan. Lepas tu masuklah dalam balang kedap udara untuk disimpan, tunggu raya nanti boleh makan. Itulah kadang-kadang anak-anak ni tak sabar kan. Kalau tunjuk kat dia memanglah habis. Ada yang biskut Mok Teh dah habis anak kerjakan, tapi tak apalah, nanti buat lagi. Itulah. Inilah dia hasil air tangan Mok Teh, dah resipi daripada Mok Teh. Cara dan bagaimana nak buat biskut raya, iaitu biskut sarang semut. Okey. Jeng dah siap. Fokus sikit. Memang macam sarang semut kan. Alhamdulillah, syukur sangat. Walaupun penat, tapi Mok Teh happy. Sebab dapat berkongsi segala resipi dengan anda semua. Dan Mok Teh ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang selalu datang menonton channel Mok Teh ni. Tak jemu-jemu. Jadi Mok Teh happy tau. Ada yang support Mok Teh, ada yang tonton channel Mok Teh. Alhamdulillah. Jadi Mok Teh lebih bersemangat untuk buat konten yang lebih menarik lagi, dan resipi yang menarik lagi lah, insya-Allah. Doakan Mok Teh sihat je. Kalau tak sihat memanglah tak boleh nak buat resipi lah kan. Itulah. Okey, inilah hasilnya. Biskut sarang semut. Okey. Kepada anda yang baru menonton channel Mok Teh tu, Mok Teh ucapkan selamat datang. Okey, selamat menonton. Tonton sampai habis ya. Lepas tonton, jemputlah like, komen yang membina ya, dan subscribe channel Mok Teh ya. Dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk dapatkan segala resipi-resipi terbaru daripada Mok Teh. Jadi anda tidak ketinggalan. Okey. Yang selalu support Mok Teh tu, Mok Teh ucapkan terima kasih ya. Okey, Mok Teh tahu ramai yang dalam ni apabila dah dapat notification daripada channel Mok Teh ni, terus tonton channel Mok Teh. Mok Teh ucapkan banyak terima kasih kepada anda yang tak jemu dan selalu support Mok Teh. Kepada yang baru tu, tekan tombol loceng ya. Okey. Inilah dia hasilnya. Mok Teh ambil gambar je biar nampak menarik, tertarik gitu. Lagi semangat anda nak buat. Sebab biskut ni memang senang sangat-sangat. Okey, resipi yang Mok Teh kasih tadi tu ikut step by step tau. Catat betul-betul. Memang tepat tu resipi tu. Tapi kena timbang lah. Okey, ada resipi yang timbang, ada resipi yang Mok Teh guna sukat tacawan. Baiklah, Mok Teh rasa setakat ni dulu. Kita sambung lagi esok insya-Allah. Okey, salam sayang daripada Mok Teh. Sayang anda semua. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri, hiasi peribadi.